Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bahagi. Baiklah, sekarang kita lihat dulu standard pembelajaran. Okey, menyelesaikan ayat matematik bahagi bagi sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan nombor 1 digit. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan. 816 bahagi 4 sama dengan, baiklah, untuk soalan ini dia melibatkan bahagi dengan 4. Okey, jadi kita mesti ingat dan tahu sifir 4. Okey, sekiranya murid tak ingat sifir 4, tapi murid boleh tulislah sifir. Okey, kita tulis dulu sifir 4. Tapi kalau murid-murid dah ingat sifir 4, okey, kita tak perlu tulis pun tak apa. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk dulu cara untuk bahagi. Jadi, cikgu tulis kat sini sifir 4. Okey, kita mulakan dengan sifar. Okey, sifar darab 4, sifar 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. 5 darab 4, 20. 6 darab 4, 24. 7 darab 4, 28. 8 darab 4, 32. Dan 9 darab 4, 36. Sampai 9 saja. Baiklah, sekarang bila kita dah tulis sifir 4, kita dah tahu sifir 4, baru kita boleh buat bahagi. Okey, sekarang ni untuk membahagi, kita mesti bahagi. Okey, nombor yang pertama ini bahagi dengan nombor yang kedua. Okey, 816. Okey, kamu tulis 816 bahagi dengan 4. Baiklah, sekarang okey, untuk membahagi ni, untuk memudahkan kamu ingat proses untuk membahagi, okey, cikgu tulis kat sini kaedah Pitotu. Untuk memudahkan kamu bahagi, kamu gunakan kaedah Pitotu. Okey, P itu apa? P itu adalah pilih. Pilih apa? Pilih nombor. Okey, kemudian to itu apa? To itu adalah tolak. Kemudian tu itu turun. Okey, sekarang kita lihat. Baiklah, sekarang kita nak bahagi. Yang pertama, kita lihat. Untuk membahagi, kita perlu lihat nombor yang berada dari kiri. Kita tengok kiri dulu. Okey, nombor yang berada di kiri adalah nombor 8. Kita lihat dulu nombor 8. Okey, 8. Kita lihat dalam sifir 4 yang kita tulis tadi. Okey, kita lihat kat sini. Cikgu tulis kat sini P. Okey, ini J. P itu pilih, nombor yang kita nak pilih. Kita lihat nombor 8. Ada tak dalam sifir 4? Okey, nombor 8. Okey, ni sifar 4, 8. Okey, nombor 8 ada dalam sifir 4. Jadi kita pilih dia. Kita pilih 8. Kita pilih kat sini 8. Kemudian kita lihat kat depan dia ni. Kat depan dia tu adalah nombor 2. Jadi kita tulis pada bahagian jawapan ni. Kita tulis pada bahagian jawapan 2 tu. Okey, kemudian kita dah pilih nombor. Langkah pertama kita dah buat, pilih. Kemudian kita buat langkah yang kedua, iaitu to. To itu adalah tolak. Okey, jadi 8 tolak dengan 8. Jawapannya adalah sifar. Seterusnya, kita buat langkah yang ketiga, iaitu tu. Pitotu. Okey, langkah yang ketiga tu. Dah siap tolak, kita buat tu. Tu apa? Tu tu adalah turun. Turun nombor. Lihat anak panah yang cikgu buat. Okey, turun. Turun nombor 1 tu. Turunkan nombor 1, letak sebelah sifar. Okey, letak sebelah sifar. Kemudian kita lihat nombor 1. Okey, bila kita dah turun, kita ulang balik proses tadi. Proses yang pertama pilih, yang kedua tolak, kemudian turun. Okey, kita lihat. Okey, 1 ada tak dalam sifir 4? Baiklah, dekat sini kita lihat
1 tak ada dalam sifir 4. Okay, jadi kita cari nombor yang paling dekat dan kurang daripada 1. Kita pilih nombor yang paling dekat dan kurang daripada 1. Jadi kita nak pilih sifar ataupun 4. Kita pilih nombor yang kurang. Nombor yang dekat dan kurang daripada 1. Okey, sekarang kita pilih nombor sifar. Kita pilih sifar. Kenapa kita pilih sifar? Kenapa kita tak pilih 4? Okey, kalau kita pilih 4, contoh cikgu tulis kat sini. Kalau kita pilih 4, okey, kita dah pilih tadi. Bila kita dah pilih, kita perlu tolak. Okey, kalau kita nak tolak, dia mesti nombor yang besar tolak dengan nombor yang kecil. Sekarang ni dekat sini, kamu pilih 4. Dia tak boleh nak tolak dengan 1 tu, tak boleh nak tolak dengan 4. Jadi, pilihan yang kamu buat itu adalah salah. Jadi, kita mesti pilih nombor yang kita boleh tolak. Jadi, cikgu pilih kat sini nombor 1. Cikgu pilih kat sini sifar. Okay? Sifar. Kemudian kita lihat sifar. Kita tulis dulu sifar. Kat atas tu jangan lupa tulis jawapan dia adalah sifar. Seterusnya, kita tolak. Dah pilih, kita tolak. Tolakkan. Okay, 1 tolak sifar, kita akan dapat 1. Kemudian kita dah pilih, kita dah tolak, kita turun. Okey, turun. Turunkan nombor 6. Baiklah, sekarang kita lihat. Ni adalah nombor 16. 16 ni ada tak dalam sifir 4? Tengok pada bahagian cikgu tulis P tu. P tu adalah nombor yang kita perlu pilih. Pada bahagian pilih tu, tengok. Okey, sifar 48, 12, 16 ada dalam sifir 4. Jadi kita pilihlah kalau dia ada dalam sifir 4. 16 tu ada, pilih 16. Jadi, jangan lupa tulis jawapan dekat atas tu 4. Kemudian bila kita dah pilih, kita perlu tolak. Okey, kita lihat soalan ni ada tak baki. Okey, 6 tolak dengan 6, kita akan dapat sifar. Kemudian 1 tolak 1, kita akan dapat sifar. Jadi, kita dapat jawapan dekat sini. Hasil bahaginya adalah 204. Lihat soalan yang seterusnya, iaitu 6,400 bahagi dengan 7 sama dengan. Baiklah, soalan ini melibatkan pembahagian dengan nombor 7. Jadi, untuk bahagi dengan 7, kita perlu ingat sifir 7. Kita perlu ingat sifir 7, kita perlu tahu sifir 7. Okey, kalau kita tak ingat, kita boleh tulislah sifir tu. Okey, kita tulis dulu sifir 7 bermula dengan sifar sehingga 9. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita tulis sifir 7, sifar bermula dengan sifar. Baiklah, 14, 21, kemudian 28, 35, 42, kemudian 49, 56 dan 63. Baiklah, sekarang kita dah tulis sifir, kita dah tahu dah sifir 7, baru kita boleh buat bahagi. Baiklah, untuk membahagi kita tulis dulu 6,400 bahagi, kita buat garisan, bahagi dengan 7. Okey, 7 ni letak di luar. Kemudian kita lihat nombor yang pertama, iaitu nombor 6. Okey, nombor 6. Kita cari dalam sifir 7 ni. Okey, kat sini nombor untuk kita pilih. Kat sini kita mesti tulis pada bahagian jawapan. Okey, kita lihat nombor 6 ada tak dalam sifir 7? Okey, nombor 6 tak ada dalam sifir 7. Tetapi kita perlu cari nombor yang paling dekat dan kurang daripada 6. Nombor yang kurang daripada 6. Jadi kita pilih kat sini sifar. Okey, kita pilih sifar. Kemudian jangan lupa tulis jawapan dekat atas tu, sifar. Seterusnya kita dah pilih, kita perlu tolak. P, tolak. P, pilih tolak. Okey, 6 tolak dengan sifar, kita dapat 6. Seterusnya kita dah tolak, kita perlu turun. Baiklah, 64. Kita lihat ada tak 64 dalam sifir
7. Okey, dalam sifar 7 tak ada 64. Yang ada 63. Baiklah, 63 ni. 63, jawapannya adalah 9. 63 bahagi 7, jawapannya adalah 9. Jadi, kita dah pilih nombor, kita perlu tolak. 4 tolak 3, kita dapat 1. 6 tolak 6, kita dapat sifar. Kemudian dah tolak, kita perlu turun. Baiklah, turun 10, turun sifar. Jadi 10 kat situ, lihat. Ada tak 10 dalam sifar 7? Okey, 10 tak ada, tapi yang paling dekat dan kurang adalah nombor 7. Jadi kita pilih 7. Kat atas ni kita tulis 1. Jawapan dia adalah 1. 7 bahagi 7. 1, kemudian kita tolakkan. Dah pilih, kita tolak. Baiklah, 10 tolak dengan 7, kita dapat 3. Kemudian kita turunkan sifar. Baiklah, sekarang kita cari 30 ada tak dalam sifar 7. 30 tak ada, kita pilih 28. Nombor yang paling dekat dan kurang adalah 28. Jadi kat atas ni kita tulis 4. Okey, 28 tadi 4 jawapan dia. Kemudian kita dah pilih, kita perlu tolak. Okey, sekarang ni sifar nak tolak 8. Tak dapat, kita pinjam 1 daripada sini. Jadi kat sini tinggal 2. 10 tolak 8, kita dapat 2. 2 tolak 2 dapat sifar. Okey, sekarang kita lihat ada lagi tak nombor yang kita boleh turunkan. Okey, tak ada dah nombor yang kita boleh turunkan. Semua nombor kita dah turun. Jadi, 2 itu adalah baki. Jadi, kita dah dapat jawapan. Jawapannya adalah 914 baki 2. Jadi macam itulah cara untuk membahagi. Yang pertama, bila kita nak bahagi ni, yang penting kita perlu ingat sifar. Sebab itulah cikgu selalu pesan kepada kamu supaya hafal sifar. Supaya bila kita nak buat bahagi ataupun darab, kita tak ada masalah lah. Kita boleh buat dengan pantas. Baiklah, sekarang itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham. Okey, sekiranya kamu tak faham, boleh ulang tayang balik video cikgu. Selamat belajar dan terima kasih.